Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Berkata oleh syair, yakni penyair. Tuan-tuan dengar tak ni? Dengar? Macam tak dengar je. Ha? Ke okey? Saya cakap dengar. Dekat ni. Dah. Okey. Berkata oleh syair, yakni seorang penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Alhamdulillah, kita pada minggu lepas kita masih lagi membicarakan tentang lidah, iaitu kebinasaan lidah. Lidah adalah anggota dalam diri kita yang banyak kesannya kepada kehidupan kita sebenarnya. Sama ada membawa kebaikan ataupun membawa kepada kebinasaan. Ianya terpulang pada kita atas ilmu iman yang ada pada kita. Kalau kita ada ilmu, apa yang boleh, apa yang tak boleh, maka keimanan dalam hati kita, ketakwaan yang ada pada hati kita, itulah yang akan mendorong kita untuk menjaga lidah, untuk kita bercakap dengan perkara-perkara yang baik. Maknanya lidah kita ni kita kena hubungkan, kena kaitkan dengan iman dalam hati, kena kaitkan dengan ketakwaan dalam hati. Bukan semata-mata ikut nafsu nak bercakap. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita
pesan pada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maknanya dalam hati dia ada iman, yakin, percaya tentang akhirat. Akhirat ni tempat menghisap amalan. Akhirat ni tempat kena balasan amalan. Sekecil-kecil amalan ada hisapnya, ada balasannya. Kalau ada iman dalam hati, maka Nabi kata falyaqul khairan, maka bercakaplah perkara yang baik-baik. Mudah je didikan Nabi SAW. Aw liyasmut, ataupun dia, maknanya daripada bercakap benda yang buruk, daripada bercakap benda-benda yang jahat, yang merosakkan, lebih baik diam. Mudah aja didikan Nabi SAW. Tapi itulah yang paling susah untuk kita. Sebab lidah kita ni ada nafsu. Pada lidah kita ni ada nafsu melekat pada lidah kita. Bukan nafsu lidah, tapi nafsu kita lah. Nafsu kita manusia. Oleh kerana itulah orang Melayu, apa hadis Melayu kata apa? Sebab mulut apa santan binasa kan. Sebab mulut badan binasa. Bagus orang Melayu ni. Orang Melayu dululah. Orang Melayu moden ni dah tak pakai dah benda ni kan. Yang penting balon, itu je. Itu orang sekarang, balon. Tambah netizen. Tuan-tuan netizen ke? Umur-umur tuan-tuan ni umur netizen ke? Saya tak tahulah. Tuan-tuan tahu tak netizen apa? Baik, jadi maknanya bila kita tahu ni tuan-tuan, barulah kita dapat mengukur, menilai diri kita. Waktulah ilmu ni ibarat cahaya. Ibarat cahaya tuan-tuan. Jadi bila ada cahaya ni, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Ibarat kita masuk dalam rumah lah. Kalau dalam rumah tu ada cahaya, kita tahu apa rupa rumah tu. Tapi kalau kita masuk dalam rumah yang tak ada cahaya, tak ada lampu, kita akan teraba-raba. Silap-silap, raba-raba, pegang, lembut je, licin je. Ingatkan apa rupanya ular contohnya. Begitulah juga dalam kehidupan kita, kita tak tahu apa yang kita pegang, apa yang kita cakap, apa yang kita pergi, ke mana kita pergi, kalaulah kita tak ada ilmu untuk menilainya. Jadi ilmu ni cahaya. Cahaya yang menjadikan, yang membolehkan kita nampak kebenaran itu sebagai kebenaran. Barulah kita boleh ikut. Dan kebatilan itu sebagai kebatilan. Barulah kita boleh berusaha untuk meninggalkannya. Lagi terang cahaya ni, kita akan semakin terang petunjuknya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, hari Jumaat usahakanlah jangan tinggal membaca suratul Kahfi. Sebab suratul Kahfi ni kalau kita baca Jumaat semalam contohnya, Allah Ta'ala akan beri kita satu cahaya sepanjang minggu tuan-tuan. Cahaya daripada Allah Ta'ala untuk kita dapat melihat kebaikan, untuk kita dapat melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok untuk kita lakukan sepanjang minggu ni. Walaupun kita dah ada ilmu, ilmu ni yang kita ada ni kadang-kadang malap, kadang-kadang terang kan. Ada hari yang kita langsung tak tambah ilmu pun, daripada subuh sampai ke malam tak tambah ilmu. Ada hari yang kita datang kuliah subuh,
Ada hari yang kita datang kuliah maghrib, ada hari kita ponting, kita absent kan. Jadi cahaya kita ni orang kata lip-lap lah. Maka oleh kerana itulah bila kita amalkan suratul Kahfi, surah untuk akhir zaman tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri cahaya yang terang menderang untuk hati kita, untuk diri kita. Maka insya-Allah tuan-tuan cubalah amalkan. Sebab akhir zaman ni confirm Dajjal akan datang, confirm fitnah Dajjal ni akan datang. Maka suratul Kahfi lah yang menjadi bekalan kita. Baik, jadi dalam apa yang saya bacakan tadi, penyair ni, ini penyair yang beriman lah ni. Ini penyair yang beriman. Ya. Dalam Al-Quran ada sebut satu surah namanya surah Asy-Syu'ara. Ini surah penyair. Jadi kata penyair ni luka dengan sebab lembing kat dunia ni lah, ataupun senjata-senjata yang tajam, pedang ke, keris ke, pisau ke. Kalau luka sekalipun, kita letak ubat, kita bersihkan dan sebagainya, beberapa hari boleh baik dah. Tapi luka yang dilukakan disebabkan oleh lidah, maknanya kesan pada perkataan yang diucap oleh manusia ni. Orang kata kalau hati tu dah patah lah, patah. Orang kata patah tebu lah kan. Hati kalau patah disebabkan lidah ni, ibarat macam patah tebu lah. Ataupun ibarat orang Melayu kata apa, berpatah harang kan. Berpatah harang, berkerat rotan, berpatah harang. Harang ni nampak keras, tapi kalau patah, habis, tak boleh buat apa dah. Itu dia punya apa nama ni, misalan dia. Sebab itulah kita kadang-kadangnya dalam kehidupan kita ni ada perkara yang sejak dulu, zaman kita sekolah, zaman kita muda-muda dulu. Kita dulu kan pernah muda-muda dulu kan. Zaman-zaman muda dulu kan ada perkataan-perkataan, ada peristiwa yang sampai hari ini orang kata tengiang-ngiang pada telinga kita, berparut pada hati kita. Kerana apa? Semata-mata kerana ucapan manusia, kerana perkataan manusia dan seumpamanya. Saya dulu masa nak mengaji pondok, ingat masa muda-muda dulu lah, masa bujang. Saya pun pernah bujang dulu. Pernah bujang dulu lah. Pernah rasa lah zaman bujang. Nak pergi pondok ni, ada saudara saya kata, engkau jangan tinggal dunia, dia kata. Bila pergi pondok, dia kata jangan tinggal dunia. Macam dah pergi pondok ni nak mati kan. Rupanya sampai hari ni dah tua pun hidup lagi. Jadi tuan-tuan, kata-kata tu sampai hari ni teringat. Saya taklah patah hati. Taklah patah hati dengar perkataan tu. Saya dah maafkan dah saudara-saudara saya tu. Tak apa, orang tak tahu kan. Tapi perkataan tu sampai hari ni saya ingat. Sebab itulah sampai hari ni saya berpegang, jangan tinggal dunia. Sebab tu dah tak mati lagi ni. Kalau mati, meninggallah dunia lagi tu kan. Jadi itulah perkataan tuan-tuan, kesan perkataan pada hati manusia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah bila nak bercakap ni kena fikir, kena tanya iman. Kena tanya iman kita supaya apa nama ni, akibat daripada perkataan kita tu kena fikir daripada manusia lain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata lagi musannif, dan hendaklah engkau hai talib, wahai penuntut ilmu, ingat, ambil perhatian, jangan tidur. Itu maksudnya. Akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Tuan-tuan, maknanya cakap kita ni setiap hari ni ada kesan kepada anggota-anggota kita.
Kalaulah yang kita ucapkan pada hari ini ucapan yang baik-baik, maka sebenarnya dia memberi kesan yang baik kepada anggota-anggota kita. Anggota-anggota kita pun akan cenderung untuk berbuat baik. Sebab itulah kalau pagi-pagi bangun subuh, bangun pagi-pagi, kita bangun pukul 5 tu, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, perkara yang pertama bila kita bangun pagi ialah lidah kita sebutlah nama Allah. Itulah ucapan yang mula-mula yang sepatutnya keluar daripada lidah kita. Sama ada kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali, tempat berhimpun. Maknanya menunjukkan pada kita bahawa tidur ni tuan-tuan sebenarnya mati. Allah Ta'ala matikan kita masa tidur. Kemudian kita dapat celak mata tu menandakan bahawa Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita dapat hidup sehari lagi. Itu dia. Patutlah kita puji Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah, tanda syukur. Ini sepatutnya perkataan, ucapan yang keluar daripada lidah kita sebagai orang beriman, sebagai seorang yang rasa diri dia hamba pada Allah. Dia dapat hidup tambah lagi satu hari, panjang umur dia satu hari. Untuk apa tuan-tuan? Untuk dia beribadat lagi, untuk dia bertaubat lagi, untuk dia dapat mengumpulkan pahala lagi. Patutlah kita puji Allah. Alhamdulillah. Sebab itulah tuan-tuan, mati ni sebenarnya dia tazkir, tidur ni, kita tidur setiap malam ni, yang kita boleh tidur setiap malam ni, sebenarnya adalah satu tazkirah untuk kita. Tidur tu satu tazkirah, satu peringatan, memperingatkan diri kita. Perkara-perkara tazkirah ni benda-benda yang kita tahu je. Sebenarnya benda-benda yang kita tahu. Perkataan tazkirah ni benda-benda yang kita dah tahu. Itu yang ditazkirahkan, kita diperingatkan. Al-Quran menyebut inna hadhihi tazkirah. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni adalah tazkirah. Maka di antara tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah ialah tidur tuan-tuan. Jadi tidur ni sebenarnya adalah tazkirah mati untuk kita. Sebab itulah orang kalau tidur mati kan. Tidur mati, memang macam orang mati, terkujur. Kalau tuan-tuan tak percaya, malam ni rakam. Nak tidur tu rakam. Rakam macam mana kita tidur. Besok subuh tengok balik. Rupa macam mana rupa kita tidur. Macam orang mati tuan-tuan. Sebab roh kita keluar, bukan roh hayah. Roh ni kata ulama ada dua jenis. Satu namanya rohul hayah, satu lagi namanya rohul yaqazah. Rohul hayah ni kalau keluar daripada badan kita, matilah tu. Itu tanda dah mati. Tapi rohul yaqazah bila dia keluar, itu yang kita tidur. Jadi tidur ni tuan-tuan adalah sebahagian daripada mati. Nabi kata an-naumu akhul mauti. Tidur tu adalah saudara mati. Jadi separuh daripada tidur, tidur tu adalah separuh daripada kematian. Sebab itulah bila kita dapat tidur, sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan kita tentang mati. Maka tiba-tiba esoknya kita bangun, maka kita ucapkan Alhamdulillah, sebut nama Allah. Itu baru nama sifat perangai seorang hamba. Dia dapat bangun tidur pun dia sebut, dia ingat Allah. Itu kata Imam Ghazali, perkara yang mula-mula mesti keluar daripada lidah manusia ni, lidah seorang hamba, ialah nama Allah. Kalau rasa panjang naulah doa tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Panjang nau doa tu ustaz. Kita dulu kecil-kecil tak masuk tadika.
tak masuk tadika Islam. Kalau masuk tadika Islam ni adalah belajar doa bangun tidur. Kita ni baru sekarang masuk tadika kan. Jadi panjang sangat tak apa. Kalau panjang bacalah bangun tidur, bangun sebut alhamdulillah. Pun boleh. Puji-puji, kita puji Allah. Memang Allah Ta'ala ni kena banyak puji tuan-tuan. Allah Ta'ala ni kita kena banyak puji sebab kita ni hamba. Tapi yang banyak, yang selalu kita buat, kita banyak puji apa? Kita banyak puji makhluk. Allah Ta'ala kita sikit je puji dia. Makhluk kita banyak puji. Puji dunia, puji kereta kita, kereta baru, kan? Proton X70 kan. Kita puji. Pagi-pagi bangun subuh tengok dulu, jenguk kat tingkap, ada lagi tak kereta aku ni, kereta baru kan. Kau main suka tengok kereta baru dia, puji habis rata, kedai mamak mana semua cerita X70 ni. Kita puji rumah kita, kita puji tanah kita, kita puji saham kita, kita puji duit kita, kita puji dunia kita, semua kita puji lah. Kita puji makhluk, puji orang, puji isteri, puji anak. Kat mana-mana cerita pasal anak, anak doktor, anak engineer, anak PhD, anak kerja government. Kita puji manusia. Cucu lagilah kita puji, comelnya, montelnya, habis. Puji-puji. Yang paling jahat ialah kita puji diri kita. Itu paling jahat. Puji diri. Diri hebat, ilmu kita tinggi, puji amalan kita, puji dapat bangun tahajud malam tadi 20 rakaat, puji kita baca Yasin. Kita puji diri. Ini yang paling bahaya. Akhirnya tuan-tuan, bila kita banyak puji benda-benda ni, puji dunia, puji nafsu, puji orang, puji diri, akhirnya kita terhijab hati kita daripada memuji Allah. Itu sebab kita puji Allah sikit. Patutnya puji Allah banyak. Kan kita baca alhamdulillahi katsira. Sepatutnya alhamdulillahi katsira, puji Allah tu kasir, banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi kita sedikit now kan. Dah kita lidah kita puji yang lain banyak. Tu tuan-tuan. Sebab itulah kalaulah bangun pagi tuan-tuan, bila kita bangun dapat sebut nama Allah, putus satu ikatan daripada ikatan syaitan yang tambat diri kita ketika tidur. Bila kita tidur ni, syaitan tambat kita dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama itulah akan putus bila kita bangun sebut nama Allah. Bila kita bangun, siap mandi semua, kita ambil wuduk, putus lagi satu ikatan. Bila kita semayang, tahajud ke, semayang subuh ke, maka putus lagi satu ikatan, maka bebas kita daripada ikatan syaitan. Tapi kalau kita bangun subuh tu dah pukul 10, habislah. Tertambat terus ikatan-ikatan. Itu kalau sehari, kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan. Itulah perangai kita. Bayangkan betapa manusia ditambat dengan ikatan-ikatan syaitan yang menyebabkan manusia itu malas nak ingat Allah, malas nak beribadah, malas nak baca Quran, malas nak datang sembahyang jamaah, malas nak datang baca mengaji, malas nak dengar ilmu, nak dengar ceramah, semua malas lah. Perkara agama semua malas sebab syaitan tambat dia. Syaitan tambat kita ni bukan tujuannya untuk apa? Untuk cantikkan kita, tapi untuk jauhkan kita daripada agama. Itu kerja syaitan. Sebab itulah kalau kita dapat putuskan ikatan syaitan, maka hari itu ialah hari di mana kita akan rasa ringan untuk beribadah, seronok untuk beribadah. Dan yang penting, ini yang kita bincang ni, mendatangkan petunjuk bagi segala anggota kita jadi apa,
jadi mudah, jadi ringan untuk buat kebaikan, tuan-tuan. Ini asalnya. Jangan pandang kecil ni, tuan-tuan. Jangan pandang kecil, sebab ini yang kita rasa selama ni. Dulu-dululah, sekarang mungkin kurang sikit. Dulu-dulu, zaman muda-muda dulu, yang kita malas nak bangun subuh. Kita boleh jogging 10 km lah dulu, tapi nak bangun subuh celik mata, ya Allah, macam ada balak kat mata kita kan. Berat itu. Badan bukan main sado kan. Boleh angkat berat, boleh angkat besi, semua boleh angkat. Tapi nak angkat kelopak mata tak boleh nak bangun subuh. Sebab tu lah saya tak kata sado. Sado ni kataan tak baik sebenarnya. Sado, tuan-tuan tahu apa dia sado? Sado ni sasa dan bodoh. Yalah, kalau bangun subuh payah, bodoh lah tu. Sebab tu saya suka kalau badan tuan-tuan kental-kental ni, jangan sebut sado, sadai. Sado dan pandai. Jadi cakap kita ni, dia ada kesan pada diri kita, tuan-tuan. Sebab tu lah beri nama anak, nama cucu elok. Beri nama yang elok-elok. Sebab apa? Kesan cakap tu. Kalau nama anak tu baik-baik kan, Abdullah, Muhammad dan sebagainya, benda tu jadi apa? Jadi perkataan yang kita dengarkan pada dia, insya-Allah ada kebaikan, ada kesan. Kalau dah nama anak namanya bukan-bukan, mentol lah. Ada, saya kecil-kecil dulu, saya kenal ada satu orang jiran saya nama mentol. Saya tak tahulah apa dalam kepala bapa dia tu, masa beri nama anak tu mentol. Kalau beri nama anak Suzuki tu mungkinlah, zaman tu zaman motor Suzuki kan. Ada kawan saya belajar UKM tu, nama dia Suzuki. Mula-mula terdengar perkataan Suzuki tu, kita terkesima sekejap. Dia ni Jepun ke Melayu kan. Rupanya bapak dia memang taksub dengan Suzuki. Nak marah macam mana kan. Jadi beri nama anak pun ada kesan, tuan-tuan. Nama cucu. Jadi ini yang dimaksudkan, perkataan yang baik mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat pula menyebabkan akan jahat pula segala anggota. Itu sebaliknya. Patutlah kalau kita bangun tu dah, paling tidak pun lah kita bangun pagi, bangun subuh ni, kita sebutlah nama Allah. Doa tu panjang sangat, nak sebut Alhamdulillah pun panjang sangat. Sebut Allah, bangun pagi Allah, cukuplah tu. Maknanya kita pada lidah kita, perkataan yang mula-mula ialah sebut nama Allah. Kalau nama Allah pun tak boleh sebut, itu dah mati dah tu. Dah mati hati dah tu kan. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegeralah oleh segala anggota semuanya kepada lidah, dan berkata semuanya bagi lidah itu, menuntut oleh kami akan dikau hai lidah dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas petunjukkan. Maknanya betul di atas petunjuk. Hari ini engkau kena betul atas petunjuk, kata semua anggota-anggota kita ni. Kerana bahawasanya jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Ini kata anggota-anggota badan kita, pada hati, pada lidah kita. Nak tunjukkan lidah ni, orang kata bos besar jugalah. Bukan sekadar hati pun memang, hati tu raja. Imam Ghazali kata hati ni malikun muta'. Itu hati, raja yang ditaati. Itu raja. Tapi lidah ni bos. Big boss kot. Maknanya kalau lidah ni lurus, maka kata anggota-anggota ni, maka lurus jugalah mereka. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami pun bengkok. Ini kata anggota-anggota pada lidah.
Maknanya tuan-tuan, anggota-anggota ni kita sebenarnya boleh bercakap mana boleh ustaz? Anggota boleh bercakap. Kalau bercakap kita dengar. Tuan-tuan, memang sekarang kita tak dengar dah. Besok ke akhirat, yang kita baca Yasin setiap malam Jumaat tu, takkan kita tak belajar? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat tu hari kami tutup mulut-mulut manusia daripada bercakap. Yang pandai bercakap, mulut manusia kat dunia pandai bercakap, pandai cover kan, pandai melencong. Tapi pada hari itu yang akan bercakap pada kami ialah tangan-tangan mereka. Itu dalam Quran sebut surah Yasin. Takkan orang Melayu tak tahu kan, baca Yasin setiap minggu. Yang akan bersaksi pada kami ialah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Tuan-tuan, itu ayat Quran. Tak nak percaya lagi. Sebab itulah kita kat dunia ni sekarang ni, anggota-anggota ni kita bercakap, dia berkomunikasi macam mana tu kita tak tahulah. Tapi sebenarnya kita boleh tahu. Macam mana kita nak tahu anggota-anggota kita ni bercakap bersama dia? Macam mana tuan-tuan? Boleh, kita boleh tahu. Hari ni kita dah tahu dah. Macam mana? Duduk dalam kuliah lah, itu je lah. Pasal kita duduk dalam kuliah lah kita tahu hari ni. Pasal kita duduk dalam kuliah, belajar ilmu, kita tahu. Orang yang tak datang kuliah, orang yang tak dengar kuliah, yang tak belajar kitab ni tak tahu. Jadi cara mana kita tahu bahawa anggota-anggota ni bercakap bersama dia? Belajarlah dengan ilmu lah. Itulah dia. Ini pentingnya ilmu tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tak belajar, banyak benda yang kita tak tahu. Bila banyak benda yang tak tahu, maka tak heranlah banyak benda yang kita melencong. Banyak benda yang kita jadi apa namanya? Jadi kona baring. Sebab itulah pentingnya ilmu tuan-tuan. Ini ilmu kita hari ni. Bahawa anggota-anggota kita berkomunikasi sebenarnya. Dan yang penting pagi-pagi dia berkomunikasi dengan lidah kita. Minta lidah kita ni lurus, jangan bengkok. Sebab kesan pada anggota-anggota yang lain. Jadi jangan sampai besok ke akhirat kita menyesal. Bila anggota-anggota ni besok di akhirat menjadi saksi terhadap amalan-amalan kita. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik Dinar ni ada dua nama tuan-tuan. Ada Malik Dinar sahabat Nabi, ada Malik Dinar tabi'in. Tabi'in maknanya murid kepada sahabat Nabi. Itu dia. Itu dia katakan tabi'in. Dan Malik Dinar ni adalah murid kepada Hasan Al-Basri, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in. Sebab itulah kita sebut rahimahullah. Situ dalam kitab tersebut Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Tapi kalau yang atas tadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebab itu sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni Allah Ta'ala redha, radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha pada mereka. Rahimahullah Ta'ala apa makna? Allah Ta'ala merahmatinya. Itu kena tahu juga tuan-tuan. Perkataan ni dah belajar bertahun-tahun, macam-macam kitab habis tak tahu makna pun tak bagus juga. Jadi apa kata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Ini kata Malik bin Dinar. Ulama-ulama ni tuan-tuan, walaupun kata-kata mereka ni bukanlah Quran,
bukannya hadis, tapi kata-kata para ulama ni adalah lahir daripada kefahaman mereka terhadap Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kefahaman mereka ni pula dengan pimpinan daripada petunjuk Allah Taala. Bila mereka mengamalkan ilmu, tuan-tuan, apa yang mereka faham, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ilmu. Macam kita lah, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, kadang-kadangnya kita dengar ustaz tu cakap satu patah perkataannya, tapi bila kita balik ke rumah, kita beramal dengan apa yang kita ingat daripada ustaz tu cakap, Allah Ta'ala akan beri kita, akan buka lagi hati kita untuk memahami banyak lagi perkara. Banyak lagi perkara yang yang kita faham. Itu namanya taufik. Mula-mula disebut hidayah, petunjuk. Tapi bila taufik ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita bimbingan. Macam kita lah, bila dah sedar nak beragama ni, kita balik kepada surau, balik pada masjid, balik pada sembahyang jemaah, balik pada majlis ilmu. Asalnya sedar agama je. Bila kita rasa sedar dulu kita banyak dosa, jadi mula-mula perkataannya cuma sedar diri kan, sedar diri. Tapi bila dah sedar diri tu, tuan-tuan, kita lihat Allah Ta'ala buka kita jalan-jalan yang lebih mudah. Rasa mudah datang masjid, rasa mudah datang sembahyang jemaah, kan? Rasa mudah nak duduk dalam majlis ilmu, rasa seronok dengar orang bercakap agama. Dulu kita pelesit, kan? Orang Melaka kata pelesit, kan? Dulu pelesit, pernah jadi pelesit dulu kita. Tapi bila hati tu dah sedar, itu maknanya Allah Ta'ala dah beri hidayah pada kita. Dan bukan sekadar hidayah, Allah Ta'ala beri taufik, menyebabkan kita semakin memperelokkan diri kita, memperelokkan ilmu kita, kefahaman kita dan sebagainya. Akhirnya kita semakin banyak kebaikan. Sebab itulah hadis yang saya biasa baca di awal-awal kuliah saya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kendaki kebaikan pada diri seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan berikan kefahaman agama yang betul pada dia, kefahaman agama yang baik pada dia. Maka bila dah faham agama, banyaklah kebaikan. Dengar benda baik, cakap benda baik, buat benda baik, macam-macam kebaikan. Macam-macam kebaikan, tuan-tuan. Itu bermula daripada apa? Faham agama. Itu penting, tuan-tuan, memahami agama. Dan memahami agama ni mestilah bermula dengan ilmu tu sendiri. Jadi kata Malik bin Dinar, kalaulah kita rasa hati kita ni keras lah. Hati keras ni apa tandanya, tuan-tuan? Hati keras ni ibarat macam dalam Al-Quran menyebut kasyajarah, kal hijarah, kasyajarah pula. Syajarah ni pokok, kal hijarah ni macam batu. Au asyaddu qaswah dalam Quran menyebut, ataupun lebih keras daripada batu. Itu hati. Hati kita ni boleh sampai tahap tu, tuan-tuan. Macam batu kerasnya, ataupun lebih keras daripada batu. Apa benda lebih keras daripada batu? Besi, kan? Besi kot, keluli ke, kan? Jadi itulah gambaran hati yang keras. Bukan pada fizikalnya, tapi pada pada dalam menerima petunjuk ataupun menerima kebaikan, menerima nasihat, menerima ilmu. Itu ibadatnya begitu. Orang Melayu dia tak sebut macam batu. Orang Melayu sebut macam air curah ke daun keladi, kan? Ibadat begitu. Orang Melayu punya istilah daun keladi, lembut, kan? Orang Melayu kan lembut, lembut-lembut. Orang Melayu kan sopan dan santun. Dia tak ibaratkan hati macam batu, dia ibaratkan hati macam daun keladi, ya, lembutnya.
Tapi begitulah hati yang keras ni, maknanya susah nak dinasihat, susah nak terima ilmu, susah nak faham, semua susahlah, keras. Itu tanda hati tu dah keras. Apa punca hati keras tuan-tuan? Antara puncanya bila hati tu berpenyakit. Berpenyakit. Apa punca hati berpenyakit? Sebab hati tu ikut nafsu. Segala kehendak nafsu diikutnya. Lama-lama berpenyakit. Bila berpenyakit, lama-lama keras. Macam kita lah. Macam kita, mula-mula sihat tu okey je. Sadu kan, sadu dan sadai kan. Tapi bila dah mula berjangkit, makin keras kan. Maksud saya makin keras, bila dah berpenyakit, dalam badan ada sakit jantung, dalam badan ada sakit kencing manis, dalam badan ada darah tinggi, ada macam-macam kan. Time tunggu stroke je, datang stroke keras terus. Keras kejung terus kan. Maknanya matilah. Begitulah juga dengan hati. Makin banyak penyakit, makin keras, iaitu makin mati hati itu. Itu bahayanya. Bahaya tuan-tuan. Kita tak boleh biarkan hati ini terus dikerumuni oleh penyakit-penyakit hati. Sebab itulah kita kena bertaubat sungguh-sungguh. Sebab dengan taubatlah hati ini boleh baik semula. Sebab itulah keras hati ini tuan-tuan. Pernah seorang perempuan datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, mengadu tentang kerasnya hati dia. Ini bagusnya orang zaman tu tuan-tuan, dia dapat nilai hati dia keras. Yalah, kalau dah dengar ilmu pun tak berubah, dengar nasihat pun tak boleh terima, baca Quran pun tak rasa apa-apa, dia tahu hati dia keras. Maka dia jumpa Aisyah, tanya macam mana ni Aisyah, apa nasihat nak lembutkan semula hati ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, banyak-banyakkan ingat mati, dia kata. Orang tu pun balik. Tak berapa hari lepas tu datang balik jumpa Aisyah. Dia kata terima kasih atas nasihat. Sebab bila saya ingat mati, barulah rasa hati tu lembut balik. Tuan-tuan, hati ni rupa-rupanya kalau keras, ubat dia ialah ingatkan mati. Ingat mati ni kata Nabi SAW, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah mengingat pemutus segala kelazatan. Apa dia? Maut. Mati dah. Bila ingat mati ni tuan-tuan, memang kita putus segala kelazatan nafsu kita. Bila ingat mati ni, mula kita fikir macam mana amalan, macam mana dosa, macam mana apa bekalan kita nak jumpa Allah ni. Besok dalam kubur kita seorang-seorang tuan-tuan. Kat dunia ni, walaupun kita ni dah orang lama-lama kan, bila datang dekat kedai mamak, ramai geng kan. Masa ramai geng, rasa muda balik. Tambah geng-geng muda dulu kan. Dapat jumpa geng-geng muda ni, rasa muda balik kan. Itu kita. Tapi bila mati besok, kita seorang-seorang je. Dia mati ni, roh kita bukannya duduk ramai-ramai dengan dalam dewan besar ke, macam dewan kuarantin tu kan. Tak. Memang masing-masing punya bilik. Ibarat masing-masing punya apa penjara kan. Masing-masing punya bilik, duduk seorang-seorang je. Jadi masa tu kalau dah amalan tak ada dan sebagainya, memang tak ada siapa yang nak menemankan kita. Tak ada siapa nak menemankan kita. Tapi kalau adalah bacaan Al-Muluk, surah Al-Muluk malam-malam kita baca, ada kawan. Kalau ada sembahyang tahajud malam-malam, ada kawan kita. Sebab itulah bila ingat mati ni, memang hati kita akan makin lembut tuan-tuan. Tapi kena ingat banyak-banyak. Sebab Nabi kata aksiru zikra, banyak-banyak mengingat. Banyak-banyak mengingat, tak boleh sikit-sikit. Itu satu. Yang kedua, nak lembutkan hati ni, kalau ikut hadis Nabi SAW, kita kena sapu kepala anak-anak yatim. Sebab anak-anak yatim ni, anak-anak yang hilang bapa, hilang kasih sayang. Jumpa mereka, sapu
kepala mereka dengan penuh kasih sayang, itu antara yang boleh melembutkan hati sebenarnya. Dan juga lemah pada anggota badan pada badan engkau. Maksudnya lemah bukan lemahnya lemah apa nak berjoging lemah ni melemah nak beribadat. Ada hari-hari kita memang ada hari yang lemah betul, hari malas kan. Kan setiap hari kan ada hari malas kita kan. Nak pergi sembahyang pun malas, nak pergi jamaah malas, nak pergi kuliah malas, nak sembahyang sunat pun malas. Ada hari-hari begitu. Rupa-rupanya kita kena cek apa yang kita cakap hari itu, tuan-tuan. Mesti ada benda-benda yang kita cakap yang tak baik. Sama ada terutamanya bercakap pada orang. Mungkin kita maki orang ke, mungkin kita ngumpat orang ke, mungkin kita balun orang ke kan. Ya sekarang ni cakap ni dah bukan sekadar pada lidah kan. Sekarang ni kita ada tambah satu lagi lidah kat tangan kita kan. Kat jari kita ni manusia dah ada lidah baru. Itu yang tekan WhatsApp, tekan Facebook, komen sana, komen sini, hantam sana, hantam sini kan. Tangan kita dah ada lidah baru punya. Jadi rupanya itu yang menyebabkan badan kita jadi lemah dan tertegah pada rezeki. Maknanya rezeki pun tertegah. Mungkin bukan sekadar makna rezeki tertegah ni kita tak ada rezeki, keberkatan rezeki itu, tuan-tuan. Makan serupa je, pagi kita canai 2 keping, pukul 10 kan tambah lagi sekeping, tengah hari makan 3-4 lauk, sama aja, satu hari 6 kali makan kan. Sanggup bersusah payah nak pergi sana sini, nak kena asam pedas power, nak pergi apa ikan bakau, apa umbai kan, sehari tu makan saja kan. Tapi rupanya rezeki banyak pada makan, tapi keberkatan, tuan-tuan. Keberkatan rezeki ni kita boleh tengok, kita makan ni benda tu menguatkan kita pada ibadat atau tidak. Sebab rezeki yang berkat, dia mesti bawa kepada mendorong kita, membuahkan pada kita macam-macam kebaikan, termasuk ibadat, termasuk amalan dan sebagainya. Dan yang paling penting, keberkatan rezeki diukur pada rezeki itu akan bawa kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak daripada ukuran keberkatan, tuan-tuan. Hidup kita ni berkat tak berkat, harta yang ada pada kita ni berkat tak berkat, tengok dia bawa pada dekat pada Allah ataupun makin jauh. Kalaulah dulu kita miskin, tiba-tiba kita makin kaya, makin loaded, makin berharta, tapi dia punya hasil makin dekat pada Allah, kita makin kuat syukur pada Allah, itu maknanya berkat. Tapi kalau kita miskin sekalipun, miskin, papa, kedana, tapi kita makin jauh daripada Allah, maknanya itu pun tanda kita tak dapat keberkatan. Jadi berkat ni dia bukan bergantung pada banyak sikit rezeki, tapi sejauh mana rezeki itu bawa kita makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya keberkatan, tuan-tuan. Jadi maknanya tertegah pada rezeki engkau. Ini boleh berlaku pada setiap hari. Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Nampak, tuan-tuan? Sebut, dia kata apa? Ketahui olehmu, maknanya kena tahulah. Nak tahu macam mana kalau kita tak datang kuliah? Nak tahu macam mana kalau kita tak belajar? Maknanya hari ni kita tahu sebab apa? Sebab apa kita tahu perkara ni? Sebab kita duduk dalam kuliah. Itu kelebihan duduk dalam kuliah. Patutlah agama, tuan-tuan, tak boleh terpisah daripada ilmu. Kalau sekadar kita sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang jemaah, ulang alik masjid, tapi ilmu kita langsung tak bertambah, ilmu kita tak suka, ilmu kita tak duduk dalam majlis ilmu, kita tetap masih belum sempurna agama kita, tuan-tuan. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Any question? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.